Alright, jadi kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Okay, tahniah kepada yang berjaya masuk 10 minit yang terawal ni. Sepatutnya pukul 9 memang kita kena mula. Okay, jadi sekarang kita dah buang masa 10 minit. Right? Okay, jadi kita terus saja kepada objektif kita hari ini, standard pembelajaran. Okay, yang pertama kita nak lihat maksud kepekatan larutan aqueous. Okey, kemudian yang kedua nak menyelesaikan masalah numerical, maksudnya pengiraan lah. Pengiraan berkaitan dengan kepekatan larutan dan juga menyatakan maksud larutan piawai serta menghuraikan cara menjadikan larutan piawai. Jadi ada 4. Kita cubalah habiskan keempat-empat ini. Kalau tak sempat kita akan sambung ke kelas yang berikutnya. Tadi 4 objektif yang awak kena capai hari ini. Jadi pada akhir kelas awak kena check. Capai tak masa semua-semua ni? Boleh tak awak menyatakan maksud ini? Yang pertama, boleh tak menyelesaikan masalah ini? Boleh tak mentakrifkan maksud larutan piawai dan menghuraikan penyediaan? Itu maksud objektif pembelajaran. Okey, jadi kita tengok dulu ini. Kenapa dia ada benda ni? Apa? Alright, jadi awak tengok gambar kat bawah ni. Oh, dia terganggu sikit dengan nama cikgu. Sekejap, cikgu edit sekejap. Okey, ni grafik ni apa pasal? Delete. Tak boleh nak delete. Oh, ada. Alright, cikgu ke sini sikit. Okey. So, kalau tengok kat situ. Okey, perhatikan gambar ni. Oh, tersorok juga. Boleh nampak tak gambar ni? Terlindung dengan nama je. Betul tak? Okey, cikgu buat macam ni lah. Okey, nampak tak dia punya beza kat situ? Apa dia yang awak nampak daripada dari mata awak? Cuba bagi tahu. Nampak perbezaan apa? Warna. Beza apa? Warna ya. Warna, kepekatan warna. Awak nampak? Sini dia ada warna biru, warna biru tu ada, cuma dia cair sangat. Ini pekat sikit kan? Yang ni langsung tak nampak biru. Jadi itulah kita nak tengok hari ni, kepekatan. Jadi yang secara visualnya, secara awak tengok dengan mata, kita tengok kepekatan. Warna kan? Jadi kan yang ketiga ni biru. Biru dengan jelas. Jadi itulah dia maksud kepekatan. Contoh sini. Okey, jadi contoh sini. Contoh ini dilabelkan kuprum sulfat. Dia label 0.01 mol. Ini dilabel 0. Contoh semuanya benda sama 0.2 mol. Sini pula 0.5 mol. Mol DM padu. Jadi kita akan tengok apa dia mol DM padu itu. Okey, awak tengok angka-angka itu 0.01, 0.2, 0.5 menunjukkan trend peningkatan kan. Nombor semakin besar. Jadi itulah yang kita nak tengok kepekatan. Jadi kat sini awak tengok perubahan warna ni biru semakin pekat. Ini adalah keamatan warna larutan kupron 2 sulfat berubah dengan kepekatannya. Sebab
Tengok kepekatan semakin tinggi, warna semakin pekat. So kenapa yang ini pekat? Jadi awak nak buat apa? Air sangkuit, orange sangkuit. Kalau awak taruh sini satu sudu je sangkuit, apa jadi pada warna orange sangkuit tu? Cair kan? Betul tak? Tapi kalau awak letak sini 5 sudu, apa jadi pada warna air orange sangkuit tadi? Pekat. Jadi berapa bilangan sudu itu adalah bahan terlarut. Okay, supaya awak mudah dapat. Jadi kita kena tengok apa yang awak dah biasa kan. Kecuali yang tak pernah buat air orange sangkuit ni, jadi dia tak dapat lah. Jadi kalau kita masuk 1 sudu, cair. Kalau masuk 5 sudu, pekat. Jadi itu adalah bahan terlarut, iaitu jus cordial sangkuit tadi. Jadi ini adalah disebabkan banyak bahan terlarut, melarut di dalam larutan. Ingat, bahan terlarut. Jadi dia ada kaitan dengan apa yang kita nak tengok pada kali ini lah. Okay, alright. Kita tengok takrifan. Objektif yang pertama kan, kepekatan ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut. Contoh tadi ingat, bila awak lupa je, ingat contoh sangkuit tadi, orange sangkuit. Maksudnya kalau semakin sikit kita letak, maksudnya dia cair. Kalau banyak, dia pekat. Sama macam Milo ataupun teh kan. Jadi kepekatan ialah suatu ukuran maksud kita boleh kira, yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam unit isi padu larutan 1 dm. Maksudnya kita mesti per 1 dm padu. Jadi kalau unit lain selain pada 1 dm, kena convert dululah. So ingat, unit dia mesti per dm padu. Okay. Right. Ni dia pertukaran unit. Kalau 1000 cm, 1 dm. Okay. Kalau 500 cm, berapa dm kelas? Berapa dm? 500 cm? Come on, belajar mat. 0.5. 0.5. Okay. Matematik, nak test matematik awak kan? Jadi kita bahagi nombor kecil ke unit kecil ke nombor unit besar, kita bahagi. Unit besar itu dm ke cm, kita darab 1000 kan. Alright, jadi unit kepekatan ialah gram dm padu dan mol dm padu. Okey, awak tengok unit. Cikgu suka ajar fahamkan unit. Alright. Kenapa awak tengok sekarang dah belajar indices belum? Itu macam dah tanya, dah belajar kan? Apa maksud negatif 3 ni kelas? Apa maksud negatif 3? Dia per bawah. Dia bawah, dia bahagi kan? Jadi kalau gram per dm negatif 3, maksudnya gram bahagi di 1000 cm padu ataupun bagi dm padu. Iaitu dm padu tu apa? Bagi isi padu. Jadi awak ingat ni, insya-Allah ingat takrifan dia. Sebab kepekatan ada 2 cara kita tulis. Yang pertama, kepekatan dalam gram per dm. Yang kedua, dalam unit mol per dm. Jadi kalau unit gram per dm padu, mestilah gram bahagi dengan dm padu. Maksudnya sebanyak berapa gram kita masukkan ke dalam 1000 ke dalam 1 dm padu. Berapa gram dia ada. Macam tu. So kalau mol per dm, maksudnya bilangan mol bahagi isi padu. Jadi mudah. Dan istilah yang awak kena faham daripada sekarang sampailah awak pergi ke peringkat lebih tinggi, kemolaran. Bahasa Inggerisnya molarity. Okay, kita akan jumpa nanti molarity ni sebagai M.
Selepas ini M huruf besar. Macam cerita Piramli. Cikgu saya kenal itu huruf M. Kalau yang tak tengok cerita Piramli tak tahulah dialog tu. Okay. Jadi kepekatan mol per DM padu ni kita panggil sebagai kemolaran. Ini saja kita panggil kemolaran. Atas tu tak ada nama panggilan. Dia hanya kepekatan dalam gram per DM. Okay, jadi kita test. Ada berapa unit kepekatan kelas? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama dalam gram, yang kedua dalam mol. Jadi awak dah belajar dengan cikgu Maisarah hari itu. Okay. Okay, rumus ni kan. Mol nak tahu jisim. Mol ke jisim. Kalau mol nak pergi jisim, darab apa kelas? Darab jisim molar. Kalau patah balik kita Molar. bahagi kan. Jisim molar. Jadi sama juga yang ni. Kita boleh convert. Kalau kita nak convert antara kepekatan dalam gram, kepekatan dalam mol, ikut je yang ni, yang awak dah tahu sebelum ni. Okay. Kalau mol ke jisim, bahagi jisim molar. Mol ke jisim. Dia terbalik ke ni? Terbalik yang ni? Okay. Tak ikut sama. Terbalik. Okey. Jadi kalau mol betul lah. Allahu Akbar. Cikgu tak tengok anak panah. Betul. Okey, ini unit mol. Ni mol Mol ini gram. Itu jisim lah. Sama macam awak ingat itu mol ke jisim darab jisim molar. Sebab cikgu buat kat sini mol sebelah kiri tu jadi pening tu. Ingat mol nak pergi jisim darab jisim molar. Ingat itu. Satu. Automatik awak ingat yang patah balik tu. Okey, contoh kat sini. 2 gram per DM padu larutan KOH dilarutkan dalam 1 DM padu. Okey. 0.5 mol DM padu adalah 0.5 mol kupron sulfat dilarutkan dalam 1 DM padu air. Jadi 2 contoh kat situ. Okey, kalau kita larutkan 2 gram, kita larutkan dalam 1 DM padu air 2 gram, dia akan jadi 2 gram per DM padu ataupun 2 GDM negatif 3. Itu kita dalam unit gram. Okey. Sekarang kita cerita berkenaan dengan mol. Kalau mol, 0.5 mol DM padu larutan kupron sulfat, kita larutkan sebanyak 0.5 mol. Boleh tak kira dalam bentuk jisim? Boleh. Macam mana tadi guys kalau nak tukar? 0.5 mol nak tukar ke gram? Mol ke gram darab JM jisim molar kan? Molar. Okey. Contoh satu. Kira perkataan dalam unit gram untuk 0.5. Tengok 0.5 dalam bentuk mol. Jadi dia nak ke jisim. Jadi kita darab jisim molar. Jadi kalau yang belum dah lupa jisim molar tu, okey, awak kena ingat kembali macam mana nak cari jisim molar. Okey, macam mana nak cari jisim molar. Okey, yang pertama ini macam tadi lah formula dia. Bilangan mol darab dengan MR tu adalah jisim molar lah. Okay, mungkin ada yang dah lupa jisim molar nak cari macam mana cikgu. Jadi Na ni diberi kan. Na 23 jadi 23 O 16. Okay, quick revision. H 1. Jadi tambah semua. Jadi tambah semua. Jadi sini 40 kan. Alright. Jadi separuh daripada 40, 20 gram. Ni. Okey, betul. 20 gram ni maksudnya jisim. Jadi kalau nak tukar ke gram DM padu, just bubuh unit lah. Awak boleh terus macam ni sebenarnya. 0.5 mol DM padu darab je terus dengan 40 gram
molar. So dapatlah ni mol dengan mol mati je kan. 40 dah 0.5 jadi 20 gm g dm padu. Okay, shortcut. Ni ditunjuk satu-satu, takut awak jadi confused pula. Okay, tadi dalam unit GSM. Sekarang kira keberkatan dalam mol untuk 5.6 gram. Sekarang dibagi GSM. Jadi awak nak tahu sekarang mol. Buat apa kelas? Kalau GSM patah balik ke mol, bahagi ke dalam? Bahagi. Jadi kat sini kita bahagi GSM 5.6 bahagi dengan mana dapat 39 ni K39 O16 ni 1. Jadi sini hasil tambah bahagi dapat 0.1 mol. Jadi kalau dalam unit mol bahagi 0.1 mol bahagi dengan dm padu dapatlah 0.1 mol dm padu. Alright. Ready? Cikgu suruh awak upload sekarang. Cikgu nak awak upload. First time kot kita guna ni. Class point. Pernah guna tak sebelum ni? Rasa macam belum untuk kelas form 4 ni. Okay, jadi awak ambil lah kertas kosong. Cikgu lupa pesan sikit tadi. Ready kertas kosong, ready calculator. Okay, sekarang ambil dulu kertas kosong, calculator, pen ataupun pensel. Okay, ready? Alright, cikgu nak minta awak upload. Okay, okay, cikgu dah letak sekarang. Jadi awak masukkan classpoint.app dan gunakan kod 34441 ini. Pengiraan yang ini. Kira kemalaran. Okay, cikgu tak tunggu jawapan awak. Okay. Guna browser. Okay, guna browser. Classpoint.app nampak kat situ kan. Type je di browser. Awak tak payah left pun Google Meet tu kalau guna handphone. Kalau guna handphone tak perlu left, awak drag je ke tepi. Tak payah install apa-apa. Lepas type tu masukkan 34441 ni, upload lah jawapan awak kat sini. Okay, cikgu tunggu. Come on. Ada masalah ke? Ada masalah bagi tahu. Cikgu guide awak. Jadi kita live lah. Okay, 3 orang dah masuk. Okay, cuma yang upload belum ada lagi kot. Okay, saya tahu semuanya tertera bab apa ni, benda-benda teknologi ni semua mesti hebat-hebat. Okay, cikgu masih menunggu jawapan. Dah ada respon belum? Belum ada lagi. Okay. Masuk classpoint.app, gunakan kod 34441. Okay, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab bila awak terus buat dan papar kat sini, kita boleh tengok apa yang boleh dibaiki. So awak akan dapat ilmu ni dengan lebih cepat dan berpanjangan awak punya ingatan tu. Okay, nampaknya Maisarah jadi left. Mungkin dia dia off GM tu. Tak apa, boleh masuk balik. Hanis Nabilah pun jadi left. Okay, awak tak perlu left sebenarnya. Awak boleh drag je kalau Google Meet ni. Kamu belum ada lagi ni? Mungkin baru nak biasakan diri. Jadi masa lepas ni awak dah biasa, senang.
Masih belum ada. Anik Haikal dah hantar. Okay, kan nampak tu. Tapi mana jawapannya? Okay, dah ada. Okay, cikgu menunggu yang lain-lain lagi. Come on. Kelas bagus semua ni. Baru satu orang respon. Anik Haikal tadi awak jadi guna apa? Guna handphone ke laptop? Handphone. Handphone. Dia tak left kan? Tak. Tak, dia ada kat tepi kan. Dia drag ke tepi. Jadi lama-lama biasalah. Tak perlu install apa-apa pun cuma kalau internet slow dia kacau sikit lah. Okay, nampaknya yang lain-lain masih tak muncul. Okay, cikgu gunakan dulu yang ni lah. Nanti yang lain ready untuk yang seterusnya Okay, cikgu close dulu yang ni. Okay, so jawapan Anik Haikal. Okay, tahniah kerana berjaya menghantar. Alright, cikgu tutup dulu. Okay, kita tengok kat sini soalan dia. Yang ni ke? Ini. Kira kumularan. Kumularan dalam unit apa? Tadi cikgu dah bagi tahu. Dalam unit mol per dm padu. Maksudnya kita kira bilangan mol bahagi dm padu. Sekarang dia ada GSIM. Dia ada JAR. Kalau seko pula seorang-seorang ni dipanggil JAR. Kalau GSIM molar tambah semua kan. Kita tengok jawapan Anik 25 gram dan juga MgCl2 kita tambah siap-siap lah. Mg24 Cl2 35.5 darab 2 71. Jadi 95. Alright. Jadi 25 gram betul. 25 bahagi dengan 91 kan? Anik kan? Betul tak? 35.5 70 71 betul lah. 71 tambah 24 95. Okey, betul tak? Cikgu lupa standby calculator. Betul tak ni? 0.263. Cikgu rasa betul lah ni. Semua dapat Betul. Raise hand. Betul. Okey, tahniah. Okey. Okey, satu-satunya yang berjaya hantar. Cikgu nampak 5 kat sini. Awak nampak ni 5 yang masuk. So mana lagi yang lain? Kalau tak ada masalah internet, jadi tak ada alasan untuk awak tak berjaya menghantar. Okay, ingat tak payah left Google Meet tu. Awak drag ke tepi je. Okay, kita tengok yang ni. Okay, ready? Okay, bagi biasa tu. Tadi mungkin tak biasa Ready macam tadi juga. Okay, kita bagi meriah sikit. Oops. Okay. Okay. Sekarang dalam unit gram. Tu nak laju pula kali ni. Dalam bawah 2 minit nak tengok dapat tak jawapan. 6 orang dah bagi tambah. Yang lain-lain tak pasti ke mana. Yang join sekarang Amar, Anik, Alia, Anik Haikal, Syazana. Lupa nak pesan supaya letak nama kelas supaya cikgu boleh kenal daripada mana. Okay, next time letak nama tu, nama dan kelas. Okay, mana jawapan? Okay, type classpoint.app. Awak minimize je Google Meet tu kalau gunakan handphone. Dan masukkan kod 34441. Mana responnya? Belum ada. Belum ada respon. Pending 5. Okay, yang ni ada beberapa langkah kerja juga nak tengok. Okay, submitted 1 juga daripada Anik Haikal. Mana lain? Amar, Alia, Syazana, Emir. Saya pakai laptop aku, tak boleh nak snap.
Oh, okey, tak apa. Lain-lain? Jadi kalau ada yang guna kalau guna laptop, awak boleh hantar guna handphone. Lagi senang. Okay? Sebab cikgu percaya masing-masing ada handphone. Kalau hanya gunakan handphone, minimizekan Google Meet itu. Okay, tak apa, nak biasakan diri kan. Lagi Ahmad Hemi 9.45. Okay, tak apa bahagian. Yang lain-lain takkan seorang pun tak dapat jawab selain daripada Anik Haikal? Okay, tak apa. Cikgu nak kau tunggu lama-lama pun kita habiskan masa kat sini pula kan. Okay, so cikgu harap nanti awak dah nampak kaedah yang nak submit respon awak ni. Okay, mungkin hari ni percubaan kali pertama sebab kelas-kelas lain tak ada masalah dah. Cikgu dah guna dengan kelas-kelas lain cepat saja. Okay, jadi cikgu close dulu. Next time awak ready lah. Okay. Okay, ini dia. Alright, kita tengok balik soalan. Kita ada maklumat bilangan mol. Mol Mol, jadi kalau nak ke GSIM kita dah tahu kena darab GSIM molar zinc nitrat. Jadi awak cari dulu ni totalnya berapa. Jadi kita tengok ini. Okay, bilangan mol. Okay, bilangan mol darab dengan GSIM molar 189. Okay, jadi sama macam jawapan Ahmad Hemi tadi, 9.45 gram per dm padu. Okay. Tahniah kepada Anik Haikal. Dua-dua jawapan dia betul. Jadi yang lain-lain cikgu harap awak dah mula boleh get ready lah dengan hantar latihan masing-masing macam ni ya. Okay. Kita teruskan. Okay, ini pengiraan masalah numerical tadi kan. Okay, jadi ini formula ni kali pertama awak jumpa NMV per 1000. Jadi sebab tu kena faham tadi apa dia M. Jadi bila M besar ni awak tahu kemolaran iaitu dalam unit mol dm padu. Jadi kalau kita nak kira nak kira ke bilangan mol tapi diberi dalam bentuk gram, awak kena ubah dululah dalam bentuk kemolaran macam tadi. Jadi mula hari ini awak biasakan dengan formula N MV per 1000. Bila masa nak guna, bila awak jumpa diberi contoh macam ni. Ni bukan. Kita ada kat sini. Ini dia bagi GSIM. Okay, GSIM. Ini dia bagi isi padu. Isi padu adalah V. Okay, jadi bila melibatkan larutan. Okay, larutan. Bila awak jumpa je soalan larutan, maksudnya ada CM padu, DM padu, mesti formula ni. Dia tak boleh dah awak nak kira GSIM darab GSIM molar. Okay, jadi kita nak M. Jadi sekarang dia bagi GSIM. Jadi kita tukar dulu ini kepada mol. So ini stepnya. Gram per apa unit GSIM molar, gram per mol kan. Jadi gram bahagi dengan gram, mol ini naik atas. Okay, tinggal mol. Jadi 0.05 mol. Okay, sini satu markah dah. Okay, kita dah ada N bilangan mol, maka kita masuk dalam formula N MV per 1000. Dia nak kemolaran kan. Okay, bila masa nak guna ni, bila ada dibagi isi padu, okay, dan juga benda tu larutan lah. Okay, jadi kita dah ada bilangan mol, kita masuk ke sini, dia nak isi padu kan. Jadi kita pun gunakan kaedah matematik lah, algebra. Okay, MV per 1000, ini V. Jadi matikan 10 pergi sini. Jadi M 0.5 mol dm padu. Okay, boleh. NMV per 1000.
Ada apa-apa soalan dekat sini? Ada soalan? Kita nak teruskan. Ini nanti awak jumpa banyak latihan dah dalam modul nilam. Okay? Tak ada, cikgu proceed. So itu satu je contoh. Nanti banyak lagi latihan dalam modul lah. Alright, kita nak tengok sekarang larutan piawai. Okay. So cikgu dah sediakan. Cikgu dah buat dah sebenarnya YouTube untuk larutan piawai tu. Biasa memang kita buat kat kelas tau, kat makmal. Okay, jadi cikgu present sekarang. 9.40. Okay, cikgu dah standby quiz tapi tak tahulah sempat buat tak Alright. Dah muncul belum YouTube-nya? Okay, dah. Okay, jadi cikgu dah letak dalam YouTube cikgu. Tapi dalam bahasa Inggeris. Preparing standard solution, bahasa Inggerisnya. Okay, kita tengok. Macam cikgu cakap, ada setengah tu memang cikgu akan tunjuk video live. Alright. Cikgu nak. Jadi kat sini awak tengok NaOH, HCl dengan asid nitrik. Apakah yang mewakili angka-angka kat bawah tu kelas? Apakah yang mewakili angka-angka itu? Kemolaran. Kan? Jadi persoalannya macam mana kita nak sediakan itu? Okay. Of the solutions in the laboratory are all labeled with known concentrations. Do you know how they are prepared? Jadi bagaimana kita nak sediakan? At the end of this lesson, students should be able to describe methods for preparing standard solutions. Using that. All chemists have to know the concentration of the solutions they use. Okay. Did you ever notice? Jadi kita lihat kat situ ada pelbagai kepekatan ataupun kita dah belajar tadi kepekatan itu kalau ada mol, ada di empadu kita panggil kemolaran. Okay? M huruf besar. Okay. Jadi bagaimana pembantu makmal menyediakan semua ini? What is the standard solution? Jadi inilah dia dipanggil larutan piawai. Okay, larutan piawai. Cikgu try tulis. Oh, kalau cikgu tulis ni tak nampak Okay, tak nampak. Tak apa. Jadi, apa maksud larutan piawai? Larutan piawai adalah larutan yang diketahui dengan tepat isi pada kemolarannya. Inilah dia. Kita tahu dia punya kemolaran. Jadi ini adalah larutan piawai. Jadi kita nak lihat bagaimana nak sediakannya. A standard solution is a solution in which its concentration is accurately known. Okay, itu concentration is usually given in mole per cubic decimeter. Biasanya dalam mol per dm padu. Okay, kita tengok step-stepnya. Allahu Akbar. Mana? Oh, iklan. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands out. Thanks. A 100 cubic centimeter balik. accurately known. Its concentration is, let us prepare a 100 cubic centimeter. Okay, so sekarang kita nak menyediakan 100 ml larutan natrium hidroksida berkepekatan 2 mol. Okay, berkepekatan 2 mol. Kita lihat dulu dia punya langkah-langkah. 2.0 mole per cubic decimeter sodium hydroxide solutions. First, jadi first kita mestilah key in your cari and click the check button when you berapa gram kita nak guna. Kita nak larutkan. Kita tengok tadi kepekatan adalah bilangan zat terlarutkan. Jadi kita nak lihat berapa gram NaOH ni kita nak guna. Jadi gunakan formula yang kita dah tahu, bilangan mol. Jadi kita dah ada, kemolaran kita dah ada, V kita dah ada. Formula apa tadi kelas?
Kita ada V kat sini, kita ada M. Jadi formulanya N MV per 1000. Kita kira bilangan mol. Okay. Ini adalah GC molar dia. Okey. Ini kita dah shortcut. Ini kaedah ni dah shortcut terus dapat gram. Tapi awak boleh kira satu-satu. Mula-mula kira bilangan mol NMV per 1000. Tadi kita dah jumpa NMV per 1000. Lepas tu daripada bilangan mol darab dengan GC molar 40 ni dapatlah bilangan gram. Berapa gram. Jadi kita pun dah tahu kita nak berapa gram. 8 gram. Jadi seterusnya To prepare the solution, kita mestilah 0.0 grams timbang solid sodium hydroxide 8 gram using an electronic natrium hydroksida. at 25 cubic centimeter of distilled water into the beaker containing the sodium hydroxide. Okey, dan kita masukkan 25 cm padu. Stir the mixture. Jadi tujuan ini kita nak larutkan dia. Kita tak dapat lagi 100 kan, kita baru letak 25. Jadi kita larutkan dulu 8 gram tadi. Okey, kita larutkan. Lepas dah larutkan, ni 25 tadi kan. Into a 100 cubic Ini adalah kelalangkon 100 ml. Jadi labelnya mesti betul. Kalau kita nak sediakan 100, awak jangan guna yang 50. Jangan guna yang 300. Mesti ambil yang 100. Okay, itu pemilihan radas. Kalau ambil yang 200 jadi kesalahan dari segi pemilihan radas. Kita nak 100, jadi kelalangkon yang ada senggatan ni, maksudnya kat sinilah maksima dia 100. Sini berapa tadi? Kita sediakan berapa tadi? Kelas? Ni, kita larutkan tadi berapa ml air tadi? Ingat tak? Ingat tak? 100. Mana tadi? Tengoklah balik. Ni tadi kita larutkan berapa? Tu Stir the mixture. 25. Tujuan dia kita nak larutkan saja. Well, Lepas dah larut, kita nak pindah ke sini. cubic centimeter volume Baru 25. through a filter funnel. Melalui corong turas. And the beaker Dan kita mesti bilas. Sebab apa bilas? Sebab ada sisa-sisa kat situ. Jadi benda ni memang kena buat dengan cermat. Kita pun masukkan balik. With a small amount of distilled water. Allow the washing Ini pun kita kena bilas. Sebab ada yang melekat pada dinding corong turas ni. Okey. So sekarang nampak? Tak penuh lagi kan? Tak penuh lagi. 100 ml. Agak-agak awak nak buat apa bagi penuh? Mestilah tuang air suling. Jangan tuang air sirap. Tuang air suling. Sampailah meniskus level senggatan. Ni senggatan. Itu nampak dia. So awak nampak kat situ senggatan 100 ml. Stop. Jadi kat sini kena hati-hati. Mata kena tegak dekat aras meniskus. Dan tutup dengan gabus. Bukan penutup dia. Dan kita telangkupkan nak bagi sekata homogen. Jadi kita dah selesai menyediakan larutan piawai berkepekatan 2 mol, iaitu larutan NaOH berkepekatan 2 mol di M padu 100 cm padu. Itulah dia penyediaan larutan piawai. Itu pencairan. Pencairan kita tak sempat. Pencairan kita akan sambung next class. Tadi kita menyediakan larutan piawai daripada pepejal. Tengok pepejal tadi. Awak timbang berapa gram. Ini daripada pepejal lah. Jadi kita lihat kembali. Jadi saya sudah tunjukkan video itu. Jadi at least awak nampak kaedah dia kan. Sebab kalau tengok PowerPoint kaedah ni semata-mata, cikgu share jap. Side screen. Nampak kat sini.
Okey, ni PowerPoint. Maksudnya awak tak boleh nak imagine. Tadi sekarang kita tengok prosedur ni, kita cuba ingat dalam video tadi. Dalam video tadi berapa cm padu kelas kita sediakan? 100. 100 saja kan. Jadi ini kelalang kon mestilah kita gunakan kelalang kon 250. Sebab tu awak nampak sini. Kelalang kon 250. Nampak. Jadi daripada ini adalah V, isi padu. Ini M. So first step, kita mesti kira dulu bilangan mol. And MV per 1000, iaitu M-nya adalah 1/250. Darab 250 bahagian 1000. Berapa kelas? 1. Cuba kira sekejap berapa mol? 0.25 mol. Daripada bilangan mol, awak boleh tahu jisim yang diperlukan. Jisim Na2O3 dengan buat apa? Bilangan mol darabnya jisim molar. Berapa dapat? 0.25 darab jisim molar. NaO tak ada kat sini. Jadi ada kat sini. Allah. Tak apalah, kita tengok dengan cuba imbas kembali dalam video tadi. Jadi awak tengok sini berapa gram kan? Kita kira. Ini kena tahulah jisim molar ni. Soalan sebenar dia akan bagi ni. Ni. Ni dah ada. 23 jadi 2346 darab 2 kan? 1648. Jadi 46 16 48. 12 20. 6, 10, 110. Jadi sini kita darab dengan, okey, seorang cuba tekan kalkulator. 0.25 darab 110 berapa gram? Berapa gram? 23 point 27 point 27 siap. Okey, 0.5. Jadi kita dah tahu berapa gram kita perlu ambil. Jadi kita nak timbang berapa ni, kira jisim, maksudnya kita dah dapat kita nak 27.5 gram. Jadi dah tahu berapa, mestilah next step kita timbang. Timbang sebanyak mana? Timbang 27.5 gram. Okey, so kat sini awak tak semestinya guna 100, 50 pun okey kan? 50 cm padu pun okey. Okey, yang pertama ni fungsi dia nak larutkan. Ingat balik video tadi kan, kita masuk 25. Ini kita masuk 100, tak ada masalah. Okey. Sebab tadi dia nak 100, jadi kalau masuk 100 terus jadi salah lah. Kita tambah mula-mula mesti sikit untuk larutkan saja. Okey, dah kacau, kita pindah ke dalam kelalang 250 cm padu. Bilas bika, ingat tadi kita bilas bika dengan isolin. Kenapa? Sebab ada sisa-sisa Na2O3 yang melekat. Bilas corong, dua-dua ni kita nak pastikan semua bahan-bahan itu turun ke dalam kelalang volumetri. Lepas tu alih comrotura tambah isolin sehingga tanda senggatan. Ingat kan dengan video. Jadi awak dah tengok video, awak akan dapat imagine step-step ini. Tutup dan goncang sambal. Bukan sambal, sambil terlangkupkan kelalang volumetri. Jadi ingat video tadi kan. Okay. Alright, kita ada 5 minit. Kita ada 5 minit. Boleh? Nak quiz ke? Sebab ramai peminat quiz. Okay, tak apa, kita teruskan dengan quiz. Okay, dah sedia dah. Okay, ready ya? Okay, ready. Okay. Kepekatan, ada satu je tak silap soalan untuk lautan piawai. Okay, cikgu bagi ke ruangan chat. Okay, klik semua. Okay, masih lagi menunggu. Oh, cikgu tak start lagi. Okay, baru start. Syazana. Okay, come on. Kita ada 5 minit saja ni. Ahmed Emir, Alia, Amar,
Haikal. Amar yang lupa nanti nama kelas Sebab cikgu tengok nama tak boleh ingat lagi kelas mana. Okay, Adawiyah, Pak Stembi. Okay, baru 7 orang. Come on, cepat. Klik saja. Tujuh orang je. Yang lain-lain apa jadi? Okey. Nampaknya 7 saja. Cikgu tak tahulah apa masalah semua hari ni. Sebab kita pun tak ramai ni kan. Okey, cikgu mula jugalah sebab kita dah 957. Okey, ready? 5 2 1. Oh, macam muzik baru nampaknya. Tak sukalah muzik dia. Alright, teruskan. Okey, nampaknya Adawiyah sedang mendahului yang lain. Okey, kita ada 7 orang peserta. Soalan ada berapa belas soalan tadi? Kita ada berapa soalan? 16. Okey, Adawiyah masih lagi mengepalai carta, bukan menjuara lagi, mendahului peserta-peserta yang lain. Okey, Anik nampaknya mengajar Adawiyah. Okay, come on Anik. Come on Shazana, Haikal, Ahmad, Emir, Alia, Amar. Okay, Adawiyah masih lagi itu dia Ahmad Emir merampas kedudukan yang pertama. Okey, diikuti oleh Alia dan Adawiyah di tangga ketiga. Amar di tempat ketujuh masih mencari-cari rentak nampaknya. Okey, itu dia Alia daripada 4E2. Ahmad Emir memotong lagi sekali untuk merampas tempat yang pertama. Okey, kita dah 959. Okey, nampaknya Ahmad Emir masih di tangga yang pertama. Amar melonjak ke tangga ke-6 meninggalkan Haikal. Okey, pertarungan sengit antara Ahmad Emir, Alia dan juga Anik. Okey, teruskan. Ahmad Emir, Alia, Anik, Adawiyah, Shazana, Amar, Haikal. Itu dah pukul 10 Okey, tak apa, nanti cikgu buat kelas-kelas lain pun biasa menunggu dulu kan. Awak bagi tahulah tadi ambil masa sikit jawab kuis kimia. Adakah Ahmad Emir mampu bertahan sampai ke hujung perlawanan? Okey, masih lagi Ahmad Emir diberi oleh Alia, Adawiyah, Amar, Shazana dan Haikal. Okey, Ahmad Emir masih lagi mendahului carta pada pagi ini.
Okey, itu dia Ahmad Emir masih lagi mendahului carta. Alamak. Aduh. Cikgu pergi. Terpangkah lah pula. Allah. Okey. Nampaknya cikgu terpangkah tadi. Alright. Mana dia ni? Awak dah tak boleh jawab, Min? Betul tak? Allah, tengah rancak-rancak jawab, cikgu terpangkah pula. Sekejap, kita tengoklah report sekejap. Jadi setakat mana awak dapat jawab tadi. Kita tengok je 8 orang tadi. Oh, tengah running lagi. Tengah running. Oh, boleh masuk balik rupanya. Oh. Okey, boleh jawab lagi rupanya. Oh, okey. Baru tahu. Okey, Alia semua, adakah awak boleh jawab lagi tu? Ataupun dah terkeluar? Boleh lagi, Okey, nampaknya Alia. Oh, tadi dia dah cikgu terkeluar tiba-tiba. Oh, Anik nampaknya. Anik pula nampaknya merampas carta, Adakah pemenang hari ini adalah Anik? Okey, Haikal dah hampir menjawab ke semua soalan. Cepat. 2 minit lagi. Lepas tu cikgu terpaksa hentikan sebab awak ada kelas lain. Okey, dia Haikal dah menjawab semua soalan. Begitu juga dengan Ahmad Emir. Okey, masih lagi ada cikgu tunggu Alia, Anik dan juga lain-lain. Tengok lagi 2 minit juga akan tamatkan. Seminit je. 14 minit kita stop. Okey, itu dia Alia nampaknya merampas daripada tangan Anik. Anik masih mampu merampas kembali tempat pertama sebab dia tak habis lagi jawab. Okey, so sekarang ada 2 yang sudah menjawab ke semua soalan, iaitu Ahmad Emir dan juga Haikal. Okey, alright, dah 14 minit. Lagi last chance. 20 saat. 20, 19, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita lihat. Okey, nampaknya Victory! tanya kepada Ani daripada 4B, Alia 4B2 tempat kedua, Adawiyah 4B tempat ketiga. Okey, tahniah semua Amar, Haikal, Zazana. Cikgu Wan tak terkelik, cikgu terkelik tadi. Okey. Alright, so kita tak dapat bincang kali ni. Jadi cikgu akan send kembali quiz ni, awak boleh buat balik dan cikgu akan nilai daripada situlah. Alright, kita dah selesai. Alhamdulillah kita dapat cover semua apa yang kita nak hari ni. Kita ulang balik. Yang pertama, masuk ke perkataan. Masalah numerical, pengiraan, menyatakan masuk lautan piawai. Apa dia lautan piawai? Semak balik, ingat ke tak?
Menghuraikan penyediaan lautan piawai daripada bahan pepeja yang timbang-timbang tadi. Jadi kita dapat cover semua yang terlajak sikit 6 minit. Itulah sebab cikgu menunggu 10 minit awak masuk kelas. Lain kali masuk awal jadi kita boleh siap sharp. Okay. Jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Alright okay. Jadi cikgu akan bagilah macam biasa link. Biar hari tu pun tak ramai yang hantar Soalan mudah je. Hari ni pun cikgu nak awak siapkan muka surat 113 dan juga 115. Sikit je. 113, 115 dan cikgu akan suruh awak upload dengan dalam Google Form itulah. Macam biasa, okay? So dengan ini kita tangguhkan dulu kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Okey, terima kasih kelas atas kehadiran. Okey, bagi tahu cikgu lah awak terlambat sikit, terlajak sikit dalam kelas kimia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Okey, sama-sama.